aku rasa lah. Okay, kejap Okay, so the first tutorial question yang awak request adalah tutorial question number 2. Okay, so tutorial question number 2. Zoom sikit lah kot, macam kecil sangat. Okay, ni baru nampak. Okay, so the diagram below. So diagram below show the line of emission spectrum in Paschen series. So Paschen series maknanya N final awak berapa? N final kalau Paschen? 3. 3, yes, betul. Maknanya anything if the electron fall from any other higher energy level to N is equals to 3, kita panggil sebagai Paschen series. Awak kena ingat Lyman sama dengan 1, final dia. Balmer 2, Paschen 3, bracket 4, P-Fan 5. Awak kena ingat tu. So kadang-kadang soalan tu dia tak adalah baik hati sangat nak bagi tahu dia apa. So awak kena tahulah daripada nama series tu. So awak kena tahu daripada nama series. Okay, so describe the formation of the line spectrum. So macam mana? So sebelum awak, kalau soalan tu minta describe the formation of line spectrum, maknanya awak kena cerita daripada ground state. Awak kena cerita daripada ground state. So mana awak cakap lah. So the electron at ordinary condition is located at the ground state. So when you apply energy, what happen to the electron dekat ground state kalau awak apply energy? Dia pergi mana? Daripada ground state kalau awak apply energy, dia pergi mana lepas tu? To excited state. Okay, dia pergi excited state. So at the excited state dia akan unstable. So dia fall back. Tapi untuk this case awak kena cerita dia fall back to N is equal to 3 lah. Sebab apa? Sebab dia spesifik dah Paschen. Awak ceritalah macam tu. Awak cerita, okay, calculate the wavelength. Okay, calculate the wavelength in nanometer for the third line C. Okay, ni dah terlari sikit ni. Sepatutnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So we know that C is the third line in the Paschen series. So dia minta calculate the wavelength. Okay, so kalau third line of Paschen, okay, N final kita mesti 3. N initial berapa? N initial 6. 6. Okay, betul. 6 sebab line pertama datang daripada transition from 4 to 3. Line kedua 5 to 3, line ketiga adalah 6 to 3. So kalau nak kira wavelength, kalau nak kira wavelength boleh dikira direct, tak kira delta E dulu. So awak boleh guna formula wave number. So 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Where N1, the value of N1 mesti lagi rendah daripada N2. And then kalau awak nak guna wave number punya equation, okay, RH awak value dia adalah 1.097 times 10 to the power 7 per meter. Ini kalau awak nak guna wave number. Okay, so ingat, macam saya cakap, kalau nak buat calculation, sila masukkan unit dia sekali supaya awak tahu yang mana boleh potong, yang mana tak boleh potong. So 1.097 kali 10 kuasa 7 per meter. Okey, N1 kita berapa? N? 3. N1 3 sebab awak kena ingat kalau awak nak guna wave number punya equation, value N1 tu mesti lagi rendah daripada value N2. So N1 3 square minus 1 over 6 square. So 1 over lambda, so kalau awak kira, awak akan dapat 1 over 9 minus 1 over 36.
So awak akan dapat 1 over lambda awak lah 19416.6667. Okay, ini unit dia apa? Ini. Unit dia apa? Wave number unit apa? Wave number unit apa? M negatif. M negatif 1. So awak convert lah kepada meter. So awak akan dapat 1.0939 kali 10 kuasa negatif 6 meter. Okay, tapi soalan minta nanometer. So nanometer awak kena convert lah. So kalau saya selalunya kalau saya nak convert nanometer ke meter, saya akan darabkan dengan 10 kuasa. Darabkan dengan 1 kali 10 kuasa negatif kuasa 9. So darab 1 kali 10 kuasa 9. So awak akan dapat 1093.89 nanometer. So inilah jawapan. Okey. Okey ni, ada okey tak ni? Setakat ni. Ada soalan? Okay, sir. Okay, okay, mark the direction of energy increase. Okay, energy increase daripada huruf mana ke huruf mana? Energy increase. Daripada huruf mana ke huruf mana? A to F. Okay, correct. So daripada A ke F. So ini energy akan increase sebab A ni adalah first line. Awak kena ingat A adalah first line. So selalunya first line energy dia energy yang paling rendah. Okay. So kalau dia increase from A to F, what happen to the frequency? Increase ke decrease? Frequency. Increase. Okay, frequency increase, lambda Decrease. lambda akan decrease. Okay, so soalan 4. Okay, why do the lines become increasing closer together from left to right? Agak-agak sebab apa? Wavelength decreases. Which one yang decreases? Wavelength. Yes, because the wavelength decrease and the frequency also increase. The wavelength decreases. Sebab tu kita line tu kalau line spectrum makin lama line tu akan makin lama makin rapat. So at this point, ni point ni kita panggil apa ni? Ni kita panggil limit apa ni? Ni kita panggil limit apa? What? Infinity? Yes, so n is equal to infinity. So apa nama limit tu? Apa nama limit? Dia ada nama limit dia ni. Macam awak tahu nak kira ionization energy hari tu, apa nama limit tu? Dia nama dia adalah convergence Not sure, limit. sir. Convergence limit nama dia. So n equal to infinity tu maknanya the line become closer. So at this point yang electron tu akan break free from the nucleus. So kita panggil atom tu ionized lah at this point. So at this point yang kita akan hasilkan sebagai free electron. Okay. So question number 6. Okay. Calculate the ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole. Okay, calculate the ionization energy. So nak kira, okay, kalau selalunya ionization energy, kalau kita ada, kalau saya lukis dia punya energy level So okay. So kalau awak nak ionize energy, ionizekan elektron, energy tu perlu kita absorb ke perlu kita release? Kalau kita nak ionize elektron, energy absorb ke energy release?
Energy absorb ke energy release kalau awak nak ionize elektron? Energy release. Apa maksud ionization energy? Apa maksud dia? Okay, kalau ionization energy, awak ni semua tak study lagi kan? Tak buka macam tak tahu apa-apa, macam tak belajar apa-apa je lagi. Okay. So, ionization energy tu maknanya adalah minimum energy required to remove electron. Okay, nak remove electron. So, required. So, maknanya awak kena absorb energy. So, kalau kita nak ionizekan elektron daripada hidrogen, so asal dia elektron dekat ground state, maknanya elektron tu ada dekat n is equals to 1. So, kalau awak nak ionizekan elektron, awak kena make sure awak absorb elektron tu absorb energy dan awak akan excitekan elektron tu pergi ke n sama dengan infinity. So dekat n sama dengan infinity itulah yang kita panggil dia sebagai elektron tu kita panggil sebagai free electron. Sebab n is equal to infinity maknanya distance dia dah terlalu jauh daripada nukleus. Okay, dekat nukleus kita ada positive charge. Okay, dekat nukleus kita ada positive charge. Elektron charge apa elektron? Negatif. Okay, elektron charge dia negatif. So, kalau dia dekat opposite charge dia akan attract. Okay, tapi sekarang ni since kita dah berjaya excitekan elektron ni jauh sangat daripada nukleus, so kita panggil sebagai free electron. Maknanya free electron ni dia dah tak influence, dia dah tak ada influence by the nucleus. So maknanya force of attraction between electron at n equal to infinity dengan nucleus is equal zero lah. So that's why kita boleh kick elektron tu dan elektron tu boleh pergi mana-mana. Itu kita panggil dia sebagai ionization energy, minimum energy required. So awak kena absorb energy. Okay, sekarang ni kita nak calculate ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole. Okay, so awak boleh guna formula delta E equal to RH 1 over n initial square minus 1 over n final square. Okay, so sekarang ni RH kalau awak guna delta E, RH awak adalah 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, initial kita berapa? N initial berapa? 1. Okay, 1 square. N final berapa? Infinity. Infinity. Okay, so basically 1 over infinity is equal to 0. And 1 over infinity equal to 0. So delta E awak adalah positif 2.18 times 10 to the power of minus 8 joule. Sebab apa positif? Sebab apa positif? Sebab dia absorb energy. Sebab dia absorb energy. Kalau dia release energy, jawapan awak nanti mesti akan negatif lah. Okay, tapi sekarang dia nak kilojoule per mole. Yang ini adalah dalam bentuk joule. So mula-mula awak tukarlah dulu. Nak tukar kepada kilojoule awak buat apa? Bagi segi. Joule ke kilojoule nak tukar apa? Buat apa? Bagi 1000. Bagi 1000. So awak 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 bagi 1000. So awak akan dapat 2.18 kali 10 kuasa negatif 21 kilo joule. Sekarang ni jawab soalan nak kilojoule per mole. Per mole maknanya ini adalah untuk ionize 1 elektron. Okay, ini adalah untuk maknanya untuk ionize 1 elektron, awak perlu absorb energy yang bersamaan dengan 2.18 kali 10 kuasa negatif 1 joule. Okay, untuk ionize 1 mole,
of electron, 1 mol bersamaan dengan berapa? Number of Avogadro. Number of Avogadro. So 2.18 times 10 minus 21 kilojoule multiply by 6.02 times 10 to the power of 23 per mol. So nanti awak akan dapat, kalau awak kira, awak akan dapat 1312.36 kilojoule per mol. Itu saja. So cuma awak kena ulah. Ionization energy tu maknanya energy tu perlu diabsorb. Dan awak kena make sure awak excitekan elektron tu daripada n equal to 1 up until n equals to infinity. Itu sahaja. And then the rest awak guna je lah formula biasa. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada sir. Tak ada Okay. So question 6. Okay. Question 6. Calculate the frequency of light emitted. Okay. Apa maksud emitted? Release ke absorb? Release. Okay. Maknanya release lah. Okay. Release. Okay. When an electron transit from fourth orbit to the second orbit of the hydrogen atom. Okay. So sebenarnya n initial awak adalah 4 and final awak adalah 2. Okay, so sekarang kita soalan dia minta frekuensi. Okay, ada nak guna formula yang mana? Ada tak formula yang direct? Apa tadi Najwa? Wave number. Guna wave number boleh, dapat kita dapat wavelength kan. Lepas tu wavelength tak awak tukar frekuensi boleh juga. So dia sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama awak cari lambda and then lambda tu awak tukar pada frekuensi. Cara kedua awak cari delta E and then delta E tu awak tukar pada frekuensi. Sepatutnya awak akan dapat yang sama juga. Awak guna mana-mana. Okay, kalau saya nak guna, tadi saya dah tunjuk contoh yang 1 over lambda. Ni saya tunjuk contoh yang delta lah. Delta E. So mana delta E is equal to RH 1 over n initial square over 1 minus 1 over n final square. RH adalah 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, n initial kita adalah 4, n final adalah 2. So delta E, okay, delta E awak akan dapat berapa? 4.0875. 4.0875 kali Darab kuasa negatif 19 negatif 19. Unit dia apa? joule. Okay, betul. Tapi apa yang tertinggal dekat delta E ni? Negatif. Negatif. Okay, awak kena ingat energy release delta E mesti negatif. Okay, tapi for calculation yang seterusnya perlu tak awak masukkan negatif tu? Tak. Okay, tak Awak kena ingat yang positif dan negatif kat delta E itu hanya menunjukkan bahawa energi itu release ataupun energi itu absorb. Itu saja. So sekarang ni kita nak tukar kepada frekuensi. Kita guna formula delta E is equal to H nu. So nu, frekuensi lah nu ni. Nu is equal to delta E over H. Okay, delta E awak adalah 4.0875 times 10 minus 19 joule. Okay, divided by H. H Planck constant. Planck constant guna yang dalam appendix sebagai 6.63 times 10 to the power of 34 joule second. Okay. So boleh potong joule, second ni nanti dia naik atas dia jadi per second. So ni awak kira dapat tak sama dengan jawapan ni? Kalau awak kira dapat tak sama? Sama. Sama Dapat sir. Okay, 6.165 kali 10 kuasa 14 per second. Ataupun ada unit lain tak? Ada tak unit lain?
Unit lain selain untuk frekuensi selain per second apa? Okay, hertz betul lah. Betul hertz. So 6.165 times 10 to the power of 14 hertz. Sebab 1 per second sama dengan 1 hertz. Sebab soalan ini dia tak minta unit frekuensi awak apa. So awak nak guna per second boleh, nak guna hertz pun boleh. Tapi ada setengah soalan dia akan minta spesifik unit. Itu awak kena ikut soalan tu. Okay, boleh ni? Boleh. Boleh Kalau tak boleh cakap tau. Saya takkan ulang dah macam ni. Lepas ni saya terus next chapter terus. Bukan hari ni lah, minggu depan. Okay. Okay, Okay, so when a photosensitive device, sebab ni ada orang kelas soalan 7 photosensitive device is exposed to electromagnetic radiation, it emit electron with average kinetic energy of 10,370 joule per mole in the infrared region. Okay, determine the frequency. So, kita tahu dia dah bagi delta E. Dia bagi dah delta E. Delta E dia adalah 10370 joule per mole. Ni dia nak cari frekuensi. Boleh cari direct tak? Boleh. Boleh. Kita guna formula delta E is equal to H nu. Tapi boleh tak awak masukkan value ni terus dalam formula ni? Boleh tak? Tak. Okay. Siapa yang kena buat dulu? Tukarkan dia jadi joule. Okay. Daripada joule nak buat apa? Awak macam mana awak nak hilangkan per mole tu? Daratkan dengan Avogadro number. Kalau awak daratkan dengan Avogadro number, bahagi kan? So bahagi. So mula-mula tukar dulu. So delta E awak adalah sama dengan 10370 joule per mole. Awak bahagikan dengan Avogadro number 6.02 times 10 to the power of 23 per mole. So nanti cut. So sebab tu awak dapat joule. Sebab tu saya cakap awak kena nak buat calculation masukkan unit. Masukkan unit. Okay, ni awak kira awak dapat apa? 1.723 darab 10 kuasa negatif 20 joule. Negatif apa tadi? 20 joule. Okay. So, dia yang minta frekuensi. So, sekarang ni boleh lah. So, delta E is equal to H nu. Nu is equal to delta E over H. So, delta E awak 1.723 kali 10 kuasa negatif 20 joule. Okay, awak bahagikan dengan Planck constant 34 joule second. So potong, nanti awak kira awak akan dapatlah frekuensi dia dalam unit per second. Okay, boleh ni? Ada soalan yang lain? Ada sir. Ada. Okay, dia chapter ni senang je sebenarnya. Awak masukkan formula je. Yang part depan ni lah. Yang part depan ni awak masukkan formula. Itu je. Dia tak susah pun. Okay, question number 8. Okay, determine the transition of electron. Okay, transition of electron which emitted photon with wavelength of 1280 nanometer in past-chain series. So maknanya awak kena cari dekat excited state dia berapa value excited state dia. Kalau past-chain maknanya N final kita berapa? 3. 3. Okay. So awak kena cari N initial. Dia bagi dah wavelength. Okay. Boleh tak awak guna wavelength tu terus untuk masuk dalam formula? Boleh tak? Masuk dalam formula terus nanometer. Tukar jadi meter. Tukar pada meter dulu kan. So maknanya lambda itu awak tukarkanlah kepada meter. 1 bahagi dengan 1 kali 10 kuasa 9. Okay, so awak akan dapat 128 multiply by 10 to power minus 6 meter. Okay, so nak cari transition tu ada dua formula yang awak boleh guna.
Satu formula yang awak boleh guna adalah 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 square over 1 N2 square. Ataupun awak nak cara panjang, lambda itu awak tukarkan kepada delta E dulu. So daripada delta E ni awak boleh guna formula delta E is equal to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. So nak guna yang mana? Yang wave number kan nak tukar pada energy dulu. Yang mana senang? Nak guna mana-mana pun boleh, tapi nak paling senang nak direct awak guna yang ini sahaja. Kalau nak direct lah, sebab yang ini awak kena tukar pada delta E. Dah dapat delta E baru boleh cari yang final. Dia awak guna mana-mana, markah dia akan sama je. Markah dia akan sama. Markah dia tak ada berbeza pun. Even awak guna cara panjang ke cara pendek, markah dia sama je. Okay, kalau saya nak guna 1 over lambda, so 1 over 1.28 times 10 power minus 6 meter is equal to RH kali 10 kuasa 7 per meter. Okay, N1 saya berapa? N1 3 ke yang kita nak cari? N1 3. Sebab ingat N1 tu mestinya lagi rendah kalau awak guna 1 over lambda. So N2 tu yang tinggi. So awak nak cari N square. Okay. So kalau kira 1.28 kali 10 kuasa negatif 6, awak bahagikan dengan 1.097 kali 10 kuasa 7, awak akan dapat 0.07122 is equal to 1 over 9 minus 1 over N2 square. So 1 over N2 square. So kalau awak kira, awak tolakkan, bersamaan dengan 0.03989. So N2 square awak akan dapat 25.069. So N2 awak square root kan tu, awak akan dapat 5. Dapat tak 5? Awak punya jawapan betul tak dapat 5? So tapi maknanya sebab soalan tu minta transition. So, dapat transition awak akan tulis. So the electron transition is from n equals to 5 to n equals to 3. Itu sahaja. Okay, masuk formula je. Tapi awak kira lah, tekan calculator. Tekan calculator elok Sebab selalunya kalau saya buat calculation, kalau ada times to the power or something ni, saya akan buat dalam kurungan supaya dia tak kacau yang lain. Okay. Okay ni, ada soalan? Yeah. Okay, so question number 10. Okay, radiation of infrared more than 7 times 10 power 5 joule per mole can cause sunburn. Okay, so a student is doing physical activity under the sun is exposed to 1 mole of photon with wavelength of 1875 nanometer. Okay, calculate amount of radiation in joule sahaja. So kita nak kepada joule. So with severe burn. Okay, so kita nak tahu wavelength ini energi dia cukup tak untuk buat kita sunburn? Itu dia nak tanya tu. Cukup tak untuk buat kita sunburn? Okay, so maknanya awak kena tukar kepada energi dulu. Wavelength nak tukar pada energi nak guna macam mana? Apa yang kena awak buat dulu? Nak tukar wavelength kepada energi. Wavelength tu tukar jadi meter. First kita tukar pada meter kan. So delta sama dengan
Awak tukarlah kepada meter. So dah dapat daripada meter, kita akan gunakan delta E is equal to HC over lambda. Sebab dia nak cari energy in joule, more energy in joule. So maknanya dah cari delta E. Okay. Awak ini delta E ni adalah untuk joule kan. Nanti awak akan dapat dia punya value dia dalam joule. Okay. Nanti awak comparekan dengan value ni. Sebab ini adalah delta E untuk 1 mol. So basically ini adalah joule per mol lah. Joule per mol, lepas awak tukar kepada joule, lepas awak comparekan dengan value ni. Kalau value delta E joule per mol awak dapat rendah daripada value ni, maknanya boleh cause sunburn tak? Tak. Oh, tak. Kalau awak dapat lebih, awak boleh cause sunburn. Itu je sebenarnya. Okay ni, boleh? Boleh. Okay, so question 11. Yang ni pun bukan sama. Okay, yang ni. Okay, kita tengok. Okay, a hydrogen atom. Okay, a hydrogen atom require a minimum energy of 2.1 times 10 power joule to remove electron from its ground state. Okay, determine whether a light with wavelength of 920 nanometer can cause the atom to become hydrogen ion. Maknanya awak kena cari dulu, awak kena cari energy yang ada wavelength 920 nanometer. So macam biasa, so awak tukar delta tu kepada meter, so awak akan dapat pada meter awak akan nak 9.2 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okay, awak dah dapat lambda. Nak tukar kepada energi macam mana? Nak tukar kepada energi. Guna formula apa? Kalau cari frekuensi dulu. Nak cari frekuensi dulu. So, ini lambda awak tukar pada frekuensi. Frekuensi tu awak tukar pada delta E macam tu. Okey, so nampak tak slide yang warna oranye ni? Ada pun ada daerah. Yang apa lambda sama HC per lambda. AE per lambda. Okay, so delta E is equal to HC over lambda. So nak cari delta E is equal to H awak 6.63 times 10 to the power of 34 joule second, C 3.0 times 10 to the power 8 meter per second. Okay, so lambda awak tadi, lambda itu adalah 9.2 times 10 to the power of minus 7 meter. Okay, so meter boleh potong, second dan per second boleh potong. So unit last nanti awak akan dapat dalam bentuk joule. Okay, berapa kira? Berapa? 2.16 darab 10 negatif 19 joule. Okay, so energi ni cukup tak dengan nak ionasi elektron? Takkan, sebab dia lagi kecil kan value dia ada tambah lagi satu dekat depan tu. So awak buatlah conclusion. Since the energy as the delta E 2.16 times 10 of minus joule is less than 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule. So the wavelength is not enough to cause the electron to be removed from the hydrogen atom. From the hydrogen atom. Awak buatlah conclusion sikit. Okay, boleh ni? Sebab soalan dia tanya, boleh ke tak? Determine. Kalau determine ni, awak buat calculation sahaja tak cukup. Awak kena terangkan juga result awak tu, awak punya value tu. Okay ni? Okay. Okay, sir. Okay, so yang ni nak buat macam mana ni? Kalau, okay, some diamond appear yellow because they contain nitrogen that absorb purple light with frequency
Okay, 7.13 times 7.14 Hz. Klik wavelength. So macam mana nak tukar frekuensi ke wavelength? Nak guna apa? Apa yang senang? Delta hash frekuensi. Nak tukar delta E dulu? Boleh. So awak tukar frekuensi kepada delta E, lepas tu awak nak tukar delta E kepada lambda. Macam tu. Boleh. Dapat jawapan sama tak? Dapat. Ataupun ada lagi satu cara yang senang. Kita tahu speed of light. Okay, speed of light is equal to frequency multiplied by lambda. Okay, so lambda is equal to C over V. C ni constant kan, speed of light. So 3.0 times 10⁸ meter per second. Lambda awak nak cari lambda. Sorry. Awak nak cari lambda. Silap baca. Okay, nak cari lambda. So C equal to mu multiplied by lambda. So lambda equal to C over mu. So C awak 3.0 kali 10 kuasa negatif 8 meter per second. Okay, awak bahagikan dengan frekuensi. Ni awak tukar kepada hertz lah. 7.23 times 10 power 14 per second. So nanti lambda tu awak akan dapat dalam meter. So dapat ni awak tukar kepada lambda dalam nanometer. Awak boleh guna mana-mana. Dia masih akan dapat jawapan yang sama. Ada tak siapa-siapa yang guna formula ni? Saya. Dia guna sebab sekarang ni awak ada banyak formula yang boleh digunakan untuk cari benda yang sama. Awak buat je mana-mana route yang awak boleh terfikir. Dia mesti akan dapat jawapan yang sama kat. Jangan risau. Jangan risau. Okay, so nanti awak akan dapat lah sepatutnya. Tak jawapan 414.94 nanometer. Dapat. Okay, so yang lepas tu ada soalan request question 19. Question 19. Okay, write the SPDF notation and draw the orbital diagram. Okay, SPDF notation dia yang mana? SPDF notation. Yang mana? Yang kita buat kotak ke huruf? Huruf kan? So saya tunjuk contoh yang guna FE Okay, FE, okay, berapa elektron FE? FE berapa elektron? 26. Okay, 26 kan? Saya percaya awak sebab saya pun tak ingat. Okay, FE. So dia punya SPDF notation dia adalah okay, so dia ada Z is equal to 26. So dia akan jadi, ingat, kita akan susun increasing order of energy sebab kita akan guna half bow. Dia sebenarnya nak buat SPDF notation dengan orbital diagram, dia akan apply 3 rules tu. So, start dengan 1s2, 2s2, 2p6. Lepas tu 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Kira tak cukup tak elektron tu 26? Cukup. So, lepas tu dia minta orbital diagram. Orbital diagram tu yang kotak-kotak tu. So, S orbital ada berapa orientation? S orbital. Satu. So, ada satu kotak. So, ni 1s, 2s pun sama. Ingat, antara orbital yang berbeza, awak kena jarakkan kotak tu. 2p, P ada 3 orientation. So, awak akan ada 3 kotak yang rapat-rapat. So 3S. 3S. 3P. Kita ada 4S. Lepas tu kita ada 3D. Kita awak isilah elektron dia. Okay, 1S ada 2 elektron. 1, 2. 2S ada 2. Okay, 2P kita kena apply Hans rule. Makna awak kena isi kotak tu singly pair with same spin. So 1, 2, 3. Lepas tu baru awak akan pairkan je. 4, 5, 6.
Okay, 3s ada 2. Okay, 3p pun sama kena apply Hans rule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for S2. Okay, 3D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam inilah bendanya. Okay, nak jadikan ion, okay, kalau awak nak release elektron, awak nak release elektron daripada orbital yang mana? Kalau nak release elektron. Daripada 4s. Okay, ingat nak release elektron, awak akan release from highest energy orbital first. Awak akan release from the highest energy orbital. Awak kena ingat, kalau dia adalah empty orbital tu maknanya tak ada elektron, energy 4s akan lagi rendah daripada 3D. Sebab tu kita tulis 4s dulu. Tapi once dah ada elektron, so maknanya kalau awak ada field orbital, tak kisahlah partially ke apa, automatic 3D akan jadi rendah daripada 4s. Sebab kalau awak tengok dia punya energy level diagram, 4s dengan 3D, distance dia ni, the delta E tu is very very small. That's why dia boleh keep interchangeable, dia boleh tukar-tukar. Kalau awak nak compare dengan 3P ke apa, beza dia jauh, jarak delta E dia jauh, sebab tu susah. Tapi kalau antara 4S dengan 3D, since the delta E is very very small, that's why they are interchangeable. So untuk Fe2 plus pun awak buatlah sama yang macam saya buat yang tadi. Itu sahaja. Okay ni. Ada tak yang tak faham lagi ni? Okay. So question 20. Okay, yang ni kena yang ni antara favorite kat ni. Okay. The proton number for element X is 30. Okay. So determine the number of electron for. Okay. Selalunya soalan-soalan macam ni, first step tu awak lukis orbital diagram dulu. Awak lukis orbital diagram. Itu first step. Sebab daripada orbital diagram tu, awak akan tahu satu orientation tu ada berapa. Ada berapa unpaired elektron. Ada berapa paired elektron. Awak boleh tahu direct. So, kita lukis dulu orbital diagram. So, dia adalah 30. So, maknanya sampai 3D lah. Sampai 3D 10. So, awak lukis. So, 1S. Besar pula. 2S. 2P. Dan kita ada 3S. 3P. Tu ada 4S. And then last kali kita ada 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih pula. Okay, so kita ada 3D. So kita ada 3D. So maknanya apa? Awak isilah. 1S boleh ada berapa elektron dalam 1S? 2. 1S 2, 2S 2, 2P ada 6 lah. So awak guna Hans rule. Okay, so kalau awak isi ni semua ni akan penuh ni. Kalau awak isi sebab dia 30. Okay. So for S, itu 3D10. Okay. So sekarang ni soalan tanya, okay, ada berapa elektron dekat N is equals to 3. N equals to 3, kita ada 3S, kita ada 3P, kita ada 3D. Okay, dalam 3S ada berapa elektron? Awak tengok ada berapa anak panah? 2 elektron. 3P kita ada 6. 3D kita ada 10 elektron. So 10 tambah 2 tambah 6? 18. So maknanya ada 18 elektron. Itu sahaja. Okay, lepas tu soalan kedua dia tanya bilangan elektron dekat N sama dengan 3, L sama dengan 2. So, N3, L2. Kalau L2 dia orbital apa? Kalau L2?
D. D. So mana dia nak orbital 3D. Orbital 3D untuk kes ini awak ada 10 electrons. So jawapannya adalah 10 elektron. So M sama dengan negatif 1. Okay, dia nak bilangan elektron dekat M sama dengan negatif 1. Okay. So kalau L kosong, okay, kalau L kosong, M kosong. L1, M sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. L2, M sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So kalau awak tengok orbital yang ada M negatif 1, okay, orbital yang ada M negatif 1 hanyalah L sama dengan 1 dan L sama dengan 2. Okay, kalau L sama dengan 1, dia orbital apa? L sama dengan 1. P. P ni adalah D. So mana kita fokus dekat P dengan D orbital sahajalah. So kita fokus dekat 2P, 3P, 3D. Okay, macam saya kata itu setiap satu nombor M tu melambangkan satu orientation. So maknanya ini kotak pertama ni mana M dia sangat negatif 1. Ini M kosong, ni M positif 1. Ini pun sama, ni negatif 1, kosong, positif 1. Yang ini negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So dia nak yang M sama dengan negatif 1. So maknanya kalau M sama dengan negatif 1, dekat sini ada 2 elektron. Sini ada 2, sini pun ada 2. So total elektron dia berapa? 6 lah. Itu je lah sebenarnya. So elektron dia kalau M sama dengan 1 bersamaan dengan 6 elektron. Sebab kalau dia s orbital, S orbital maknanya M kita sama dengan kosong. M sama dengan kosong sahaja. Sebab tu kita tak ambil yang S, kita ambil P dengan D je. Sebab hanya orbital P dengan D sahaja yang akan ada value of M sama dengan negatif 1. Okey ni, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Soalan tutorial kalau ikut yang awak tanya tu dah habis lah soalan tutorial. Okey, kita tengok soalan pasir. Okay, tengok soalan pasir, kita tengok question number 10. Question number 10, okay. Okay, given that the set of quantum number for the highest energy electron in atom X. Okay, so kita ada 410 positive half. Okay. So write the electronic configuration of X. Okay. Awak yang ini, awak kena ingat to describe one electron, okay, to describe one electron, you need all those 4 quantum numbers. So nak describe satu electron, awak kena ada N, L, M, S. So awak boleh buat conclusion yang satu bracket itu bersamaan dengan satu elektron. Okay, kalau awak tengok set of quantum numbers ni, dia ada dekat orbital mana? N kita berapa N? 4. Okay, N 4. L1. So kalau L1 dia orbital? P. So maknanya dia 4P. Sebab awak tengok highest energy electron ni ada satu set sahaja. Dan kita tahu satu set ini melambangkan satu elektron. So dia mesti 4P 1. Ini adalah highest energy. Okay, soalan minta electronic configuration. Maknanya awak kena tulis daripada 1S sampai 4P1. Awak kena tulis macam tu. So mana kita akan start lah. So 1 S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3D10, 4P1. Inilah sebab kita tahu daripada electronic configuration, daripada set yang dia bagi ni, kita ada 4P1. So ini adalah highest energy orbital dia. Okey, boleh je ni? Boleh, sir. Boleh
Okay, so soalan Ustaz. nombor 2, what is the most stable ion of X? Okay, kalau awak tengok, dekat electronic configuration ni, highest principal quantum number dia yang mana? Nombor berapa? Highest principal quantum number. 3D. Highest principal quantum number. Kopi. Kita ada maknanya quantum number dia 4 kan, paling tinggi kan. Maknanya untuk atom F, dia ada elektron yang paling hujung dia mesti ada dekat orbit yang keempat. Okay, mesti ada dekat orbit yang keempat. So kalau awak tengok, dia punya valence elektron, ada 2 orbital yang ada n sama dengan 4. Awak ada 4s2, awak ada 4p1. So total elektron dia berapa? Dua tambah satu berapa? 3. So 3. Okay, so the most stable ion, kalau kita nak jadikan dia stable ion, kita kena make sure dia akan ada stable noble gas punya electronic configuration. So kalau kita nak kalau lah awak buat susun dia balik, so awak kena jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So kan macam saya cakap tadi, once 4s dah diisi, dia akan automatic energy dia lagi tinggi daripada 3D. Kau boleh tulis 3D10 dulu. 4s2, 4p1. So sekarang ni kita tengok dekat orbital yang paling hujung, dekat orbit yang paling hujung ataupun valence orbit dia, 3 elektron. Okay, awak senang nak buang 3 ke tambah 5 nak dapat octet? Buang 3. Buang 3. Okay, kalau awak buang 3 elektron, ion apa dia jadi? Positif. Positif apa? Positive 3. Positive 3. So dia akan jadi X3 plus lah ion dia, sebab awak remove 3 elektron yang paling stable. Itulah bendanya sebenarnya. Okay, boleh ni? Boleh. Okay, so soalan nombor 3. Okay, draw the shapes of orbital occupied by the electron with the highest principal quantum number in X. Okay, by the electron with the highest principal quantum number. Okay, kalau awak tengok high principal quantum number dia adalah 4. Okay, dan untuk atom X kita ada 4s dengan ada 4p. So maknanya awak kena lukis 4s orbital satu, itu mana-mana satu daripada 4p. Sebab 4p kita ada 4px, kita ada 4py, kita ada 4pz. Awak kena lukis satu 4s sebab ada 4s, dan awak kena lukis mana-mana satu daripada 4p. Lukis orbital yang shape tu, yang dumbbell semua tu. Itu saya dah. Awak lukis 4px betul, 4py betul, awak lukis 4pz betul. Jadi awak lukis satu je. Itu sahaja. Okay ni. Okay, sir. Okay, sir. Okay, and then question number 12. Okay, question number 12. Okay, the electronic configuration of element D. Okay, dia bagi. Okay, soalan 1, dia minta give a set of quantum number for the 9th electron. Elektron yang ke-9. Okay, elektron ke-9 ada dekat orbital mana? Elektron yang ke-9. 2p. Dia dekat 2p kan? 2p. Okay, ada dekat 2p. So maknanya kejap Datuk saya habis bateri pula. Okay, so give us a set of quantum number. Kalau dia minta a set, mana ada berapa set awak kena bagi? Tak nampak gambaran ni. Satu. Okay, soalan macam ni hati-hati. Kalau dia minta a set, awak tulis lebih daripada satu, dia automatik dah akan salahkan awak. Soalan macam ni kena hati-hati. So kalau dia minta satu je awak bagi. Awak jangan lebih. Awak jangan bagi lebih awak bagi satu je. Okay, so kita tahu, so 2p. Okay, kalau 2p kita nak ni,
Kalau 2p, N kita berapa? N. N sama dengan berapa? 2. Okay, N2 L is equal to 1 kan sebab P orbital. P orbital L1. So kalau L1, M equal to -1, 0, positive 1. And then S can be either positive or negative half. Okay, tapi kalau awak tengok, okay, kalau kita lukis orbital diagram dia, saya lukis sampai tu lah. So 1S. Akan saya lukis 2P dia sahaja. Okay, in 4. So ini elektron ke-5, ini elektron ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. So kita boleh assume sebab elektron ke-9 ni dia upward, awak boleh assume dia positive half lah. Okay, sebab awak ada banyak pilihan jawapan ni. Okay, awak boleh tulis, kalau ingat, kalau nak tulis NLMS, awak kena buat dulu NLMS sama dengan apa. So N kita 2, L1, M tu awak boleh je pilih mana. M tu awak boleh je pilih mana-mana. Nak tulis pilih positive 1 boleh, 0 boleh, negative 1 pun boleh. Dia tak kisah. So N negative 1. So S positive half. Ataupun awak boleh tulis 2, 1, 0 positive half. Ataupun awak boleh tulis 2, 1, positive 1 positive half. Mana-mana jawapan. Janji awak pergi tulis satu sahaja. Okay ni. Okay, sir. So, draw the Yes, sir. orbital diagram for the valence electron. Okay, awak tengok, kalau awak tengok dekat SPGF notation ni, principal quantum number yang paling tinggi dia yang mana? Principal quantum number paling tinggi. Nombor berapa? 3. 3. So, mana dari 3 kita ada 3S ada 3P. Okay, draw orbital diagram. Mana awak lukis je lah untuk 3S dengan 3P ni. So, S satu kotak. P ada 3 kotak. S ada 2 elektron. P ada 3. Okay, betul tak saya lukis macam ni? Salah. Alah, dia violate rules mana? Hans rule. Yes, correct. Dia violates Hans rule. So, sepatutnya macam ini. So, ini adalah jawapan yang ini. Okay, draw the label 3D shape of orbital. Kalau dia minta orbital diagram tu maknanya kotak-kotak ni. Itu orbital diagram. Shape of orbital yang bentuk dumbbell, bentuk clover leaf, itu adalah shape of orbital. Kena bezakan. Dua soalan tu kalau dia minta, kena bezakan. Okay, draw and label 3D shape of orbital occupied by the valence electron. So sekarang ni valence electron kita ada orbital apa? Mana electron valence tu ada dekat dalam orbital yang mana? Electron valence tu. S dengan P. Awak lukis 3S. Dan awak lukis mana-mana 3P. Awak lukis 3PX boleh. Awak lukis 3PY boleh. Awak lukis 3PZ pun boleh. Mana-mana. Jadi awak lukis ni satu, yang ini salah satu. Nanti awak lukis lah. Tapi lukis tu kena label. Nak lukis tu, yang pertama awak kena label exist. Itu benda yang paling penting. So awak kena label exist dan yang bawah tu jangan lupa tulis dia punya nama sekali. Bawah tu. Sebab labeling tu akan dapat sakah. Dia selalu kalau diminta shape of orbital, labeling 1 markah, shape awak tu betul 1 markah. So 2 markah. Itu selalu soalan macam ni. Okay. So nanti jangan lupa label sebab macam test hari tu saya suruh sketch mass spectrum tu ramai yang dia label, ada yang label tapi tertinggal unit, tertinggal apa, awak dah hilang 1 markah. So janganlah hilangkan markah dekat benda-benda yang senang macam tu. Okay, so explain the filling of the valence electron in 3 according to appropriate rules or principle. Okay, so the valence electron. So macam rules apa yang kita gunakan untuk isi elektron? Apa rules yang kita gunakan?
Apa rules yang pertama? Ingat balik. Pauli, okey. Siapa kat? Adlin yang cakap Pauli. Nur Adlin. Ada dua orang Adlin lepas ni kan? Sekejap, yang Nur Adlin ni nak panggil apa? Kan saya tertukar nama kan? Yang Adlin Sofia nak panggil apa? Adlin Sofia? Ya. Awak nak panggil apa? Sebab ada dua orang Adlin ni. Ali. Ali, okey. Alin bukan Ali. ALI. Okey, Ali, okey. Okey, ni kita panggil Adlin. Okey, Adlin. Tadi awak cakap kita guna Pauli. Okey, Pauli state apa? Apa Pauli cakap? Kita kan ada tiga. Kita ada Afbau, kita ada Pauli, kita ada Hans. Okay, Afbau dia cerita pasal apa? Afbau dulu. Afbau dulu. Afbau cerita pasal apa? Afbau cerita pasal apa? Afbau dari low energy. So maknanya elektron kita feel from lower energy to higher. Okay, Pauli? Pauli pasal apa? No two electrons in an atom no. can have the same LMS. Okay, correct. So no two electron can have the same four quantum numbers. So Pauli itulah yang menyebabkan elektron tu even dalam orbital yang sama dia mesti spin yang berbeza. Okay, kalau Hans ni dia spesifik dekat orbital mana? Kalau Hans. Hans spesifik P dengan S? P dengan D. P dengan D just name. P dengan D. Bukan P dengan S. P dengan D. So P dengan D. Sebab P dengan D ni kita panggil sebagai degenerate orbital. So kalau Hans kita nak isi lah. So nanti awak apply kan, awak explain tiga-tiga rules ni. Macam mana awak nak isi benda ni. Tapi awak contoh spesifik lah. Awak kena bagi contoh spesifik. Nanti awak explain dalam bentuk ayat explain nanti. Okay. So question number 13. Okay, question number 13. Bohr use the information from a line spectrum of a hydrogen atom to explain a blue line observed as a result of transition of electron from the first to second shell. Okay, what is meant by line spectrum? Okay, calculate wavelength for this blue line. Okay, nak cari, dia dah cakap dah transition itu datang daripada initial dia adalah 4, final kita adalah 2. Okay, nak calculate wavelength. Nak guna formula yang mana? Nak calculate wavelength. Satu over lambda. Guna 1 over lambda is equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So RH adalah 1.097 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Silap. Kali 10 kuasa 7 per meter. N1 kita berapa? N1? 2 ke 4? 2. Sebab value N mesti lagi rendah daripada N2. Betul, nanti awak kira lah. Sepatutnya awak akan dapat macam ni lah. Lepas tu state 2 Bohr postulate. Bohr postulate kan ada 4 kan. Awak state lah mana-mana. Lepas tu definition line spectrum ni ada dalam nota ni. Tak salah saya lah ada. Itu je yang calculation dia itu. Ini je calculation dia.
Okay. Ni siapa yang tanya soalan nombor 13 ni? Siapa yang tanya? Nombor 13 ni? Siapa tak ingat? Siapa tanya? Tapi kalau siapa yang tanya tu faham tak macam mana nak buat? Tasnim, awak yang tanya nombor 13 lah Tasnim. Bukan bukan saya. Bukan Sekejap. Oh, Yasirah. Awak yang Yasirah. Okey tak ni? Boleh tak ni? Okay. So, and then question number 21, 22, 23, 28. Okay. 21. Okay. Electron has the following quantum numbers. N sama dengan 3, R sama dengan 2. So, mana dia orbital apa? 3 apa? 3D. 3D. So, dia adalah orbital 3D. Okay, identify its orbital to 3D. Okay, draw the special orientation. Special orientation tu maknanya dia suruh awak lukis lah 3D X, XY, 3D XZ, 3D YZ semua. Awak lukis 5-5. Itu je sebenarnya soalan ni. Special orientation tu maknanya orientation in space. Itu maksud dia. Okay, boleh ni? Boleh. So, 22. Okay, calculate the first 3 wavelength of the possible transition of an electron in the Paschen series. Okay, so siapa yang tanya soalan nombor 22 ni? Siapa yang tanya soalan nombor 22? Yasirah, awak juga ke? Nombor 22? Jawablah tanya tu. Janganlah gelak diam je. Wavelength tu awak dapat tak wavelength tu? Wavelength tu dapat tak? Tak jelas lah suara awak Yasirah. Tak dapat, okay. Okay, so maknanya, okay, kalau Paschen, maknanya N final awak, maknanya elektron tu akan jatuh dekat N sama dengan diamond balloon Paschen, N sama dengan 3. Okay, so awak tengok, dia nak minta wavelength for the first 3 line. Okay, for the first 3 line. Okay, so line yang pertama, so the first line, dia akan jatuh daripada N sama dengan 4 kepada N sama dengan 3. Second line akan daripada N sama dengan 5 kepada N sama dengan 3. Third line akan jatuh daripada N sama dengan 6 ke N sama dengan 3. Okay. Untuk calculate wavelength, awak boleh terus guna formula 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Dan N1 value mesti lagi rendah daripada N2. Okay, so contohnya wavelength for first line. Okay, 1 over lambda equal to RH 1.097 times 10 to the power 7 per meter. Okay, kalau awak tengok first line ni, N1 kita berapa? N1? 3 ke 4? 3. 3 square minus 1 over 4 square. Nanti awak akan dapatlah lambda apa dalam nanometer. Okay, lepas tu awak nak second line, awak guna pula 5 dengan 3. Third line, awak guna pula 6 dengan 3. Itu sahaja.
Lepas tu, okay, show this wavelength in a sketch of the line spectrum. Okay, nak lukis line spectrum, awak lukis dua line dulu. Okay, awak lukis dua line dulu. Okay, line pertama tu tak kisahlah. Awak nak start pada kanan ke kiri, awak tak kisah. Okay, pertama awak lukis lah. Okay, ni line pertama. Ni line kedua. Okay, awak kena ingat makin banyak line, makin lama jarak dia makin lama makin rapat. So, ini line yang ketiga. So, kalau awak tengok, kalau saya labelkan ni sebagai first line, second line, third line. Okay, kalau awak tengok dia punya jarak antara line tu makin lama akan makin rapat. Itu sahaja, macam inilah nak buat dia. Yang lain dapat tak yang ni? Yang lain? Dapat. Okay, explain how this transition occur. Okay, explain how this transition occur maknanya ini awak kena cerita macam mana line spectrum ni terhasil. So maknanya awak kena cerita daripada elektron dekat ground state, awak excitekan dia kepada excited state sampai dia jatuh balik. Awak ceritalah, awak cerita be specific. Awak ceritalah, so the first line is produced from the transition of electron from n equal to 5 to n equals to 3. And the second line berapa-berapa. Third line berapa-berapa. Macam itulah awak kena cerita. Okay ni boleh? Boleh, sir. Boleh Awak dapat tak value lambda sama dengan saya? Sebab saya takut kat saya kan tersilap kat mengira ni. Kan kalkulator pun tersilap kat. Awak dapat tak value sama macam saya? Dapat, sir. Dapat Okay. Okay, 23. Okay, so state the difference between ground state and excited state. Apa beza dia? Ground state ni apa? State yang mana? Most stable ke unstable? Ground state. Stable. The most stable kan? The most stable. Okay, excited state ni mana higher energy level lah. Okay. Betul, okay, dia kata an electron of a hydrogen atom is excited to n sama dengan 6. Okay, so maknanya kalau awak lukis, sekejap okay. So ni ground state, ni kita buat 6, lepas tu dia kat Pascan kan, Pascan ni 3 lah, kita buat terus 3. So n sama 0, silap, n sama 1, 3, n sama dengan 6. So maknanya elektron, dia kat excite, dia pergi n sama dengan 6. Okay, dekat n sama dengan 6, dia fall to lower energy level from Pascan. Pasal mana dia akan fall kepada n sama dengan 3. Okay. Lepas tu dia akan calculate the energy in kilojoule per mole. Okay. At the excited state. Maknanya dia nak at the particular excited state ni berapa energy dia. So kalau nak kira energy at the particular energy level. Okay. Formula awak akan guna adalah negative 1 over negative RH 1 over n square. Sekarang ni excited state dia adalah n sama dengan 6. So awak kena kira energy dekat energy level sama dengan 6. Negatif RH 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule 1 over 6 square. Yang ini awak akan dapat value energy dia dalam bentuk joule. So tapi soalan minta kilojoule per mole. So nak buat apa dengan energi ni? Nak buat apa dengan energi dia? Mula-mula awak buat apa? Divide 1000. Divide by 1000. Awak akan dapat dalam kilojoule. And then awak kena darabkan dengan Avogadro number. Baru awak boleh tukar kepada kilojoule per mole. Itu je benda. Okay. Itu dia nak, itu cara nak tukar kepada kilojoule per mole. Okay. Betul soalan second dia minta energy emitted as the result of the transition. Okay, energy emitted. Okay, ni sepatutnya ni ada negatif tau. Jawapan yang sebagai negatif. Saya tertinggal negatif je.
So tertinggal. Okay. Yang ni pun jawapan dia akan negatif lah sebab at the particular energy level, energy memang negatif. So kalau nak kira energy emitted, kita kena guna delta E equals to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. So RH is 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule. Initial kita berapa? Initial. N1. Bukan N1. Initial. Okay, and the energy emitted as the result of transition. So energy initial emitted 6 kan? So 6 ke 3. So 1 over 6 square minus 1 over final 3 square. Yang ni delta E tu pun awak akan dapat negatif. Sebab apa dia negatif? Sebab dia release energy. Yes, correct. Sebab dia release energy. Itu dah dapat energy ni awak boleh tukar pada wavelength lah. Tapi daripada energy tu nak tukar pada wavelength, boleh tak awak gunakan energy yang kilojoule per mole atau kilojoule? Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Kan kena guna joule juga. Kena guna joule juga kan? Kena guna joule juga. Negatif tu tak payah masukkan sekali lah. Part negatif tu yang tunjuk release of absorb. Okay, last sekali awak request soalan nombor 28. Soalan nombor 28 dia sama macam soalan tutorial yang 30 elektron tadi tu. Awak buat benda yang sama juga. Awak lukis orbital diagram, kita awak cari. So kalau macam ni, K24 maknanya sampai 3D juga lah. Sampai 3D. So maknanya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. So awak lukis dia punya orbital diagram dulu. 2P6, 3S2, 3P6. Tertinggal 4S lah. Okay, so 4S kat sini. 4S2, so akan dapat 3D 4. Okay, principal bilangan elektron dekat principal quantum number 4 ada berapa elektron? Principal quantum number 4. 2. So ada 2 elektron. Okay, L sama dengan kosong. Kalau L kosong dia orbital apa? S. So awak kira lah. 1S ada berapa? 2S, 3S, 4S. Okay, magnetic quantum number M sama dengan positif 1. Okay, kalau M sama dengan positif 1 maknanya possible dia hanyalah P dengan D je lah. P dengan D. Possible dia macam saya tunjuk tadi. So let's say this one negative 1, 0 positive 1. So yang ni pun negative 1, 0 positive 1. So yang ni awak boleh buat negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So yang ada M dengan positive 1 hanyalah sini 2, 4, 5. So jawapan awak akan jadi 5 elektron lah. Okay. Kalau L sama dengan 2, M sama dengan negatif 3. Ada tak elektron ni? Ada tak elektron ni? Tak ada. Tak ada. So elektron dia adalah kosong. So elektron dia adalah kosong. Itu sahaja. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? So kalau tak ada, okay, dah habis chapter 2.
So next week kita akan masuk chapter 3 periodic table. Okay, so next week kita akan masuk chapter 3. Okay, so kalau tak ada apa-apa nanti awak siapkanlah past year